Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana daiman ya arhamar rahimin. Saudara fungsi majlis, saya hormati yang siapa yang berhubung dengan saya, Encik Makhzam bin Muhammad, dan khususnya kepada siapa saya tak tahu nama, dan seluruh yang hadirlah, kaki tangan, klinik kesihatan Cenderai Kuala Terengganu ini. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan kali ini insya-Allah dalam ayat akan menjelma tidak berapa lama lagi, seperti yang disebutkan oleh Tuan Pengurusi tadi, mudah-mudahan dia menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lepas. Tapi bila sebut nak jadikan Ramadan yang baik itu satu cabaran lah, dia tak boleh nak jadi terbaik dengan niat saja. Kalau nak jadi terbaik dengan niat saja, semayang bukan niat juga lah. Jadi tak ada. Cubaan suara satu. Jadi sebab tu kena ada satu orang panggil persiapan sebenarnya untuk menjadikan Ramadan ni adalah yang terbaik ataupun lebih baik daripada yang lepas-lepas. Jadi persiapan itu adalah persiapan yang saya rasa Tuan Pengurusi tadi telah sebut dah sebenarnya kesimpulannya. Kalaulah kita kata sepanjang tahun ini adalah racun, maka bulan Ramadan itu adalah penawarnya. Dah banyak lagi lah yang disebutkan oleh kata-kata ulama tadi. Jadi sebab tu persiapan-persiapan tu kita bahagikan kepada dua lah. Yang pertama dipanggil persiapan an-nafsi, persiapan diri. Yang keduanya ialah persiapan al-ilmi, iaitu persiapan ilmu. Kita tak dapat lari lah daripada kewajipan berpuasa sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu sebagaimana diwajibkan ke atas umat yang sebelum daripada kamu. Semoga kamu beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak dapatkan Ramadan yang terbaik itu, kita tak dapat lari daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di mana telah disebutkan di dalam Al-Quran, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Iaitulah di antara tugas Nabi bukan setakat menyampaikan wahyu, tapi ada dua lagi tugas Nabi, iaitulah mentarbiyah, mendidik umatnya, dan yang keduanya, yang seterusnya ialah memberi ilmu pengetahuan berdasarkan kepada Alkitab wa Sunnah, Quran dan Hadis. Jadi rupa-rupanya untuk mendapat Ramadan ni, yang dikatakan Ramadan yang membawa kepada takwa ni, rupa-rupanya dia adalah satu, terpaksa kita kena buat satu gagasan amalan, yang mana gagasan amalan itulah yang menyebabkan kita bertakwa kepada Allah, insya-Allah. Di mana gagasan amalan itu diketuai oleh puasa. Puasa jadi bos dia dalam bulan Ramadan ni.
Rupa-rupanya nak dapat takwa tu bukan setakat dengan puasa lah. Sebab puasa tu hanyalah ketua lah, pengawal. Kalau dalam satu-satu jabatan dia ada ketua pengarah dan sebagainya. Maka puasa dalam bulan Ramadan tu dianggap sebagai pengarah lah. Ketua pengarah. Dipanggil kalau klinik kesihatan ataupun pusat kesihatan dipanggil apa tak tahu. Pengarah juga ke apa. Begitulah lebih kurang. Di mana amalan-amalan lain yang juga merangsang kepada takwa ada pakej dalam tu. Itu yang saya katakan Nabi ajar dah perkara itu. Antaranya ialah memperbanyakkan zikir tadi disebutkan tadi. Jadi antara asas ataupun perkara yang menjadi zikir ni adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu juga adalah sebahagian daripada kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang diajar oleh Nabi. Bulan Ramadan Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Kemudian di antaranya lagi ialah yang diajak oleh Nabi untuk merangsang supaya kita dapat takwa ni adalah sedekah. Sebab tu Nabi banyak sangat bersedekah pada bulan Ramadan. Dia gabungan Kemudian yang seterusnya ialah untuk merangsang ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan yang orang panggil sembahyang tarawih dan juga ibadat-ibadat waktu malam, tahajudnya dan sebagainya. Makna dia berapa dah? Kita jangan ingat puasa je lah. Kita terpaksa kena buat benda tu. Kalau tidak akan jadi Ramadan yang terbaik. Itu saya kata. Kalau kita nak jadi Ramadan yang terbaik, kena buat lah. Pakej tu kena ada. Saya ulang Yang pertama tadi, selain daripada Ramadan puasa tu ketua dia lah. Yang seterusnya ialah saya dah sebut tadi bahawa kita kena banyakkan zikir, baca Quran, kita kena banyakkan juga sedekah, dan kita kena banyakkan juga qiyamul Ramadan, sembahyang tarawih. Bukan sembahyang tarawih sajalah, sembahyang di waktu malam. Dan di antaranya lah memperbanyakkan doa. Itu juga masuk dalam pakej tu, memperbanyakkan doa. Dan yang paling mencabar sekali lah jihad. Rupanya ada juga pakej tu. Dalam pakej tu ada jihad sekali. Sebab tu dalam bulan Ramadan ada 2 jihad yang mana berlaku dalam bulan Ramadan, di mana 2 jihad tu sangat-sangat penting. 2 jihad itu kalau sekiranya kalah orang Islam, maka kita tak tahu kita hari ni macam mana nasib itu. Iaitulah perang Badar, berlaku dalam bulan Ramadan. Perang Badar tu mati hidup Islam tu. Sehingga Nabi kata, Allahumma intahlik hadhil asabah lan tu'bada ba'dal yaumi abada. Kalau sekiranya tentera Islam kalah dalam perang Badar tu, ya Allah, bacaan politik Nabi-nya, Islam tidak akan berkembang. Habis sekat tu je. Sebabnya lah itu adalah satu peperangan yang sangat penting. Orang yang masuk dalam perang Badar tu adalah orang yang terbaik di dunia. Selain daripada Nabi lah. Nabi tu yang terbaik sekali lah. Yang bukan Nabi ni, yang terbaik di dunia, dijamin masuk syurga. Yang terbaik sekali. Walaupun macam-macam perangai adalah tu. Kalau nak tengoknya perangai macam-macam lah tu. Tapi itulah yang terbaik. Sebab dia beri diri dia, dan juga dia beri harta benda dia kepada Allah dalam perang Badar. Berlaku bulan Ramadan. Dan satu lagi peperangan ialah Fathu Mekah. Negeri Mekah dibuka di bulan Ramadan. Di mana Mekah ni apabila dibuka, berkembang Islam sampai ke tempat lain. Sebab Mekah ni dia ada pengaruh dia sendiri. Kalau Mekah Islam, hak lain Islam lah daerah-daerah lain, hak yang di tanah Arab. Kalau orang Mekah sembah berhala, hak lain pun sembah berhala. Tapi bila Nabi SAW menakluk negeri Mekah, dan Mekah telah diislamkan, dibuang segala berhala-berhala, hak lain pun datang beramai-ramai jumpa Nabi menyatakan keislaman dia. Itu yang disebut dalam Quran tu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila buka negeri Mekah, orang berduyun-duyun mari jumpa Nabi. Berduyun-duyun ada ji lah. Tak ada ji, berduyun-duyun ke berduyun-duyun malu juga ni. Tak ada ji dah. Tak ada Boleh tambah ji pun kita faham. Dah saya nak belajar juga sebab bahasa Indonesia dapat 8 dulu SP. Biang tu baru dapat 5 Julai dah. Berduyun-duyun rasanya dah. Betul dah tu. Maksudnya kenapa mereka ramai-ramai masuk tu? Sebab mereka ni masuk Islam secara bukan evolusi dah, secara revolusi.
Masuk Islam secara beramai-ramai. Afwaja ni beramai-ramai. Mekah Islam, negeri lain semua Islam. Yelah hak kafir sikit-sikit tu adalah. Tapi kebanyakan manusia masuk Islam. Jumpa dengan Nabi, orang panggil Amul Wafud. Tahun tu ramai orang jumpa Nabi daripada macam-macam tempat. Daripada daerah ni jumpa Nabi menyatakan perislaman dan ketaatan kepada Nabi. Itu saya nak ceritakan betapa besarnya pembukaan negeri Mekah, di mana peperangan pembukaan negeri Mekah ni berlaku bila? Bulan Ramadan. Jadi berapa pakej tu? Pakej yang terakhir ni mencabar sungguh tu. Kita kena berjihad tu. Mana? Sanggup tak pergi ke Palestin? Kalau tak sanggup berat kita. Tak, kena kata dah. Kita kena pergilah ke Palestin. Kena pergilah kat mana-mana jihad atas dunia ni. Hak yang orang mempermain-mainkan agama Islam, kita kena mempertahankan agama Islam kita walaupun kita mati. Kalau tidak tak cukup pakej tu. Apa ni cerita? Waktu ramai buat orang ngangguk tu, pergi tu. Tu pusing ngangguk kot sikit ni. Kena pergi tu. Tetapi Alhamdulillah, dalam Quran kata, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Aku nak tunjuk kepada kamu perniagaan yang sangat menguntungkan. Jihadlah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Iaitulah tu'minuna billahi wal yawmil tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Iaitulah kita berjihad pada jalan Allah, nak dapat orang panggil keuntungan yang sangat besar tu, mestilah beriman. Yang keduanya berjihad pada jalan Allah bi amwalikum, dengan harta benda, wa anfusikum. Yang kedua barulah muncullah dok tu. Tidak kena gila tidak Palestin. Kena tempat takik lah. Tak kita kata dah. Kalau tidak tak ikut. Sebab pengusi kata ni kita nak jadi Ramadan terbaik tahun ni dah. Kita kena pergi Palestin lawan Yahudi tu. Tetapi muncul dah. Jihad tu dia ada dua bentuk. Satu bi amwalikum, dengan harta benda. Yang keduanya wa anfusikum, dan juga dengan jiwa raga. Jiwa raga kita serah pada orang Palestin. Dia duduk situ. Tetapi harta benda kita boleh sumbangan setakat mana yang mampu lah. Setakat mana yang ikhlas dan setakat mana yang mampu. Tak. Kita boleh buat bulanan. Kita buat RM30 sebulan ke RM50. Ikut anda lah. Ikut ke kemampuan kita. Sekarang ni waktu yang sangat mencabar. Orang sangat perlu kepada duit dan sebagainya kita. Kita nak tolong lagi orang susah-susah tepi rumah kita ni. Amal lagi tak kita kata dah. Jadi kita berilah sekadar mampu. Beri juga pada jiran-jiran kita, hak miskin dan sebagainya, orang kampung kita masuk dalam dana apa semua. Dalam masa yang sama juga, kita bagi juga RM10 ke RM20 ke, masuk dalam tabung amal Palestin. Saya sebut amal Palestin tu hak paling hak sikoh sekali, hak paling percaya sekali tu lah. Takut hak lain kan dah hafal. Bimbang aku dah hafal ya, tak? Gitu. Amal Palestin setakat ni hak rekod yang terbaik. Amal Palestin ni NGO, bawah NGO siapa? Isma tak ke siapa? Saya tengok balik, saya pun tak tahu juga. Bukan saya kempen ni, saya tak tahu menahu, tapi diberitahu macam tu lah. Yang dapat lesen daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri, untuk buat orang panggil kempen-kempen derma Palestin, untuk masuk ke sekolah-sekolah, untuk minta menerangkan hal kedudukan orang Islam di Palestin, aman Palestin ni. Jadi hak tu yang paling sepak sekali lah. Hak kita percaya lah. Hak lain tu kita bukan tak percaya, tak tahu, tak berapa tahu sangat. Jangan beri sebarangan. Masuk tabung, kecuali hak Masjid Anjur. Masjid Anjur ni di bawah masjid ni, kalau nak buka tabung apa-apa, dia mesti kena minta kebenaran daripada Maidan. Dia tak boleh nak pakai gitu saja. Dia mesti ada kelulusan daripada pihak majlis agama. Pihak majlis agama ni adalah yang sangat-sangat menjaga harta benda orang Islam. Dia akan pastikan mana yang terbaik. Begitu. Jadi inilah pakej nak jadi bulan Ramadan yang terbaik. Sanggup tak sanggup, itulah cabaran dia. Itu saya kata, bukan senang nak kata Ramadan yang terbaik. Banyak sungguh cabaran-cabarannya. Tetapi yang bos sekali, yang perlu kita buat, cabaran yang ternampak sangat ni, puasa lah, doh. Nak orang kerja dekat klinik ni lagilah dengan cabaran itu, ini dan sebagainya. Game mari, otak lagi ni, daripada ketua sampai lah orang yang bawah sekali. Kena perah otak, kena perah tenaga. Tu cabaran sungguh ibadat puasa ni. Tapi itu yang wajib kita kena buat. Sebab dalam Quran kata, kutiba alaikumusiyam, wajib kamu kena puasa. Itulah keadaannya. Dan saudara-saudari, saya nak sebutkan
apabila datang di bulan Ramadan, apa tindakan kita yang pertama? Bila kita masuk di bulan Ramadan, ni ramai orang dah buat ni. Saya nak cerita ramai orang dah buat ni. Nak jadi Ramadan terbaik. Bila diisytiharkan oleh penyimpan mohon besar raja-raja dalam TV ataupun dalam radio, apa tindakan kita yang pertama kita kena buat? Nak jadi Ramadan terbaik, iaitulah kita kena baca satu doa. Doa ni saya akan sebut. Siapa dah tulislah. Siapa dah tulis, tengoklah dalam internet. Kita kata. Doa apa? Doa ni lah bila penyimpan mohon besar, penyimpan mohon besar raja-raja, dia isytihar bahawa esok berpuasa, pada masa itu kita pun baca doa ni, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Dan setengah ulama tambah sikit lagi, hilalu khairin wa rushdin. Itu maksudnya, itulah doa ni. Ini hadis ni riwayat daripada Imam Tirmizi, hadis hasan yang hadis kuat, sunat kita baca. Kalau kita nampak sendiri bulan anak bulan Ramadan, kita baca juga, ataupun orang beritahu kita, ataupun radio beritahu kita, TV beritahu kita, kerajaan beritahu kita, maka bacalah doa tu. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, aku jadilah anak bulan ni, masuknya bulan baru ni, memberi keimanan dan juga memberi rangsangan kepada keamanan, dan juga memberi rangsangan kepada kesejahteraan dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, wahai hilal, wahai anak bulan, Tuhan kamu adalah Allah, Tuhan aku pun adalah Allah. Hilalu khairin wa rushdin, mudah-mudahan bulan ini, mudah-mudahan masuk bulan baru ni memberi kebaikan dan juga memberi petunjuk. Tu baca doa tu. Tu jarang orang kata buat tu. Jadi macam mana tu? Adakah khusus untuk bulan Ramadan? Sebenarnya saudara tadi, doa ni bukan khusus untuk bulan Ramadan je. Setiap bulan baru, masuk bulan baru, dia lalu baca doa tu. Dah ingat lepas nak kata buat. Tak kata dah. Maksudnya masuk je bulan baru, satu hari bulan, ialah bulan-bulan lain penyimpan mohon besar raja-raja tak sebut. Dia tak kata tetap bulan kau. Masuk umur dalam TV je. Dah, dia kata dah. Muka dia tu nampak umur. Dah, tiap-tiap bulan ni lah, bulan Islam lah, bulan-bulan hijrah ni. Dah lah, kita tengok kalender. Bila masuk je kalender satu hari bulan tu, rak garik je, bang garik tu, sudah jawab bang apa semua tu, baca doa tu. Tu masuklah bulan Ramadan ni. Gitu. Cuma bulan Ramadan ni, oleh kerana dia tengok anak bulan, kita tunggu dia buat rumah dulu. Gitu kata dia. Itu tindakan yang pertama yang kita kena buat apabila masuknya bulan Ramadan. Nak jadi Ramadan terbaik, kena baca doa dulu. Ada pun doa-doa lain, tak ada lah. Ada juga dua doa lagi, tapi waktu tu berkait dengan pengamalan ibadat puasa. Contohnya doa buka puasa. Doa buka puasa tu ada lah. Cuma saja saya nak sebut, doa buka puasa ni, orang kita ada dua benda yang saya kena beri penjelasan lah. Saya ni bukan pandai sangat sebenarnya. Saya hanya baca buku je. Baca buku je. Dia pengalaman sikit lah duduk jabat. Dia kata tu je. Jadi rupa-rupanya apabila kita nak buka puasa ada doa, itulah doa yang tertentu yang Nabi ajar lah. Iaitulah apabila kita buka puasa, kita kena ada dua perkara. Kita kena beki sikit lah. Yang pertamanya, baca doa tadi lafaz. Lafaz kita baca hari ni betul dah tu. Tetapi kalau boleh kita beki sikit lagi. Yang pertamanya doa yang kita baca apabila kita berbuka puasa lah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang kita baca selalu waktu kita bacanya. Tetapi makna dia ialah saya berpuasa kerana Allah, saya beriman kepada Allah, dan di atas rezeki Allah lah saya berbuka. Tetapi sebenarnya kita kena tambah sikit lagi, ataupun yang betulnya Nabi ajar ni ialah bunyi lain sikit. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama bunyi macam ni, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tak ada wa bika amantu, tak ada. Tapi terus je, tak ada masalah. Kita nak wa bika amantu, tak ada masalah. Cuma kita nak tambahnya adalah satu pandangan lagi, satu riwayat lagi. Nabi baca zahabal dhama'u wa batallatil uruqu
wa thabatal ajru insyaallah. Apa ni paling ada orang apa tu? Yo. Baik ngapa obat setengah orang kata baik ngapa obat pula dah. Orang mari gini. Tapi kalau boleh, tak boleh tak apa. Kalau tak boleh baca doa sekala tu. Doa sekala. Cuma saya nak beritahu dalam hadis tak sebut wa bika amantu, tak ada. Kalau kita tambah niat zikir, niat doa tak ada masalah. Dan kita buat hari ni pun betul dah. Cuma hak zahabal dhama'u tu kurang orang baca. Hak tu yang paling sahih. Dah nak baca hak tu berat nana atau rupa pula dah. Tak apa, ada masalah dah. Benda sunat je. Yang kita baca sekali tu saya ulang kali. Hak kita baca sekali tu beres dah. Kini dah. Kalau dalam WhatsApp gini dah. Tak kita dah. Gitu. Tu dah. Okey, hak tu tak ada masalah sangat. Hak nombor 2 ni ada masalah sikit. Hak masalah nombor 2 ni, masa mana baca doa tu? Doa tu dibaca masa mana? Doa tu dibaca kalau nak tengok dalam kitab lah. Hak saya duk baca, wallahu a'lam. Disebutkan dalam satu kitab, nama dia kitab tu Ahkamus Siyam wal I'tikaf. Dia kata baca doa tu selepas berbuka. Kita gini pun ada. Dok, bunyi bedil kat tangan dulu dok kita kata dah. Jangan faham makan dulu. Kita kata dah. Baca bismillah jangan baca bismillah pula. Dia sebenarnya kalau ikut pandangan dia kata akibal iftar ataupun akibal fitri iaitu selepas daripada kita berbuka puasa. Buka puasa tu kenapa? Kena faham tu. Definisi buka puasa. Orang salah faham tu. Yang dikatakan buka puasa tu makan ringan hak mula-mula. Contohnya minum air setegak. Ya bacalah dulu. Ataupun makan wakhema sutih. Ataupun kita gabung dua, makan wakhema minum air. Atau kata buka. Bahan nasi itu kan, itu dah bukan buka dah. Dia kata buka tu adalah benda yang pertama masuk ke dalam mulut kita, yang kita telah menyebabkan puasa kita telah habis pada hari itu. Iaitulah minum air atau makan wakhema ataupun kedua-duanya sekali. Ataupun kalau tak ada wakhema ke bahan akok ke apa semua dah contohnya, ataupun air apa-apa dah. Pada masa itu, bila sudah makan hak episod yang pertama hak ringan tu, kita pun baca doa tu. Kalau kita baca hak sekali tu, Allahumma lakasumtu wa ala wa bika amantu wa ala rizqika aftal safabih lah. Wa ala rizqika aftal safabih. Kita baca doa tu setelah berbuka puasa yang ringan pada peringkat awal. Okey, ada orang kata pula nak baca doa masa tu jawab dia nak angkat tangan pun ada peluang. Lepas tu depan orang lagi, sini orang lah, keluarga kita, mak kita, anak kita semua dah. Nak tangan peluang dah berkhema pun peluang juga. Betul tak? Nak kalau buka kat berkhema ada itu habis dah. Dia ingat nak pergi haji. Dah umpamanya dah. Maka kita pun ambil lah akok ke, nganang ke, kita makan. Takkanlah nak kat tangan pula. Sebab apa bila kat tangan, orang Melayu kita kalau doa, lesep sapu muka. Habis akok sini. Betul tak? Jadi baji lalu. Tak umpamanya ketua sini lah umpamanya dah. Macam mana tu? Sebenarnya tak payah angkat tangan. Dia baca doa macam nak pergi tanda. Ada tak orang pergi tanda baca doa kat tangan? Orang nak pergi tanda Apa nak pergi tanda Dia tanda Siapa kat tanda? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jawab dia ubik dulu. Dia kata dia. Tu lah jawab dia. Dia tak payah angkat tangan. Iaitulah kita hanya berdoa dengan santai sahaja. Santai ke santau? Santai lah. Santai sahaja. Saya tukar umum dia tu. Orang gelok umur saya. Okay. Ada ke kalimah-kalimah raya orang gelok umur saya. Itu dah nak sebut dulu tempatang. Dah nak sebut buah-buahan tempatang. Nak boleh nak sebut tempatang tu. Lama mana nak boleh berlatih. Ayuh pun nak sebut dah kata dia. Jadi nak sebutnya bahawa bila kita baca doa tadi, tak payahlah kat tangan. Maksudnya bila suat je dalam mulut makan wakhema tu, sudah habis tu, kita membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftasafati. Begitu kaedah dia. Faham dia? Ni kena betul lah ni. Dan kalau nak angkat tangan juga ada masalah. Boleh. Nak angkat tangan tapi sabar dah. Takut tak sabar lah. Jadi serawak. Tak, dia kata dia. Takut tak sabar nak angkat tangan kita gini bukan peluang dah. Lepas tu, kalau kita tak sapu muka pelik dah orang. Tak, dia kata dia. Gitu. Itu dia antara benda yang perlu ambil perhatian juga. Ataupun pandangan kedua kata, kita baca doa berbuka puasa ketika mana? Ketika sambil-sambil makan, indal fitri, sambil-sambil makan tu, sambil-sambil sentuh wakhema tu, bismillahirrahmanirrahim, sambil makan tu kita pun baca doa tu. Boleh juga.
Sambil minum air, jangan bawa tengok gunk tu. Sudah gunk sekali tu, kita baca doa tu. Allahumma laka sumtu wa bika aman sampai habis. Sampai habis, gitulah keadaan yang membaca doa tadi. Ada pun kita baca doa sebelum daripada berbuka puasa, bila masuk je garik, kita rada tangan ramai-ramai, itu menyebabkan kita buat satu benda yang makruh. Sebab apa makruh? Sebab Nabi kata mazalat ummati bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Iaitulah sentiasalah umat aku dalam kebaikan selagi mana dia bersegera buka puasa. Kalau kita cepat lagi buka puasa lagi, itulah dapat pahala banyak. Kalau kita lewat sikit jadi makruh. Dah lewat sikit je padahal 10 saat je, 10 saat makruh. Kita tak mau makruh langsung. Kita nak buat ni, buka puasa bila bang je ngak lalu. Tapi bismillah baca lah. Dah ingat terang bismillah, ngak bismillah dah terang dah leh lah. Kita kena faham tak saya cakap, saya faham tak? Orang tergantung belaka dah. Jadi apa nama kita makan tadi dalam keadaan cepat. Sebab apa? Cepat tu, kita makan cepat tu, orang panggil makan bersyukur. Maksud tu bersyukur sungguh. Makan yang penuh bersyukur ialah buka puasa. Kalau makan lain dah mesti bersyukur, tak ada asal bersyukur pada Allah dah. Tapi kalau buka puasa ni makan keadaan kita bersyukur, Allah Taala beri makan dah. Alhamdulillah dalam hati ya. Mulut dah, mulut punya gitulah. Gitulah saya nak sebutkan berkenaan dengan beberapa amalan yang disebutkan yang ada dalam hadis, iaitu di antaranya doa baca ketika berbuka puasa. Kemudian ada satu lagi doa ketika malam Lailatul Qadar. Itulah Nabi ajar pada Siti Aisyah, kalau nampak malam Lailatul Qadar, anggarang ini malam Lailatul Qadar ataupun 10 malam terakhir itu kita baca tiap malam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa tu. Ada setengah orang dia tambah sikit, Allahumma innaka afuwun tuhibbul Allahumma innaka afuwun karimun. Dia tambah gitu, karimun tuhibbul afwa pun boleh juga. Cuma dalam hadis tak ada perkataan karimun. Dalam hadis pun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah yang berkait dengan bulan Ramadan. Berkait dengan malam Lailatul Qadar yang diajar oleh Nabi. Ada hak lain, ada pun hak lain. Doa-doa lain terpulang kepada kita nak baca doa tu. Sebab doa dalam bulan Ramadan ini ad-da'watu fihi mustajabah, dalam kitab sebut, dalam kitab tu Duratul Nasihin sebut. Dia kata doa di bulan Ramadan ni sangat-sangat mustajab. Bacalah doa. Dalam bulan Ramadan. Masa mana? Tak usah kira masa mana. Tapi yang terlebih sangat-sangat doa mustajab inilah pada masa sahur. Sebab masa sahur tu, saudara tahu tak masa sahur tu? Orang panggil 1/3 malam. 1/3 malam ni apa peristiwa berlaku tahu tak? Semua orang tahu. Cuma saya spesial gini cakap tak. Nak kata buat. Baik itulah, dia sebenarnya apabila masuk 1/3 akhir malam, tiap-tiap malam. Tak kira malam Ramadan ke, tak Ramadan ke, tapi kalau Ramadan lebih lagi lah. Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Apa maksud Allah Ta'ala turun ke langit dunia tu? Rahmat Allah ataupun malaikat Allah ramai-ramai turun pada masa tu. Ini tak kira bulan Ramadan, tak bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan sama telur lagi, makin kuat lagi lah. Sebab bulan Ramadan ni ada ekstra daripada malaikat Haziratul Kursi yang turun tiap-tiap malam. Waktu tu special untuk bulan Ramadan dia. Jadi tiap-tiap malam pula 1/3 akhir malam hak kita makan sahur tu, sebenarnya waktu tu adalah waktu yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah Ta'ala turun masa tu setiap malam. Dah kata Allah Ta'ala turun macam kita turun pun dah. Maknanya malaikat turun ataupun rahmat Allah turun. Dah apa yang lebihnya kalau dia turun? Kalau rahmat Allah Ta'ala turun, malaikat turun. Maka dalam hadis tu kata, "Man yad'uni", barang siapa yang doa pada aku, fa astajibulah, aku akan mustajab doa ni. Man yastaghfiruni fa aghfirullah, barang siapa yang bertaubat masa tu, aku akan terima taubat dia. Man yas'aluni fa uti, barang siapa yang minta dengan aku apa-apa pun hajat dia, pada masa itu aku akan tunaikan hajat dia. Itu lebih. Kebetulan masa itu adalah masa makan sahur. Sebab tu saya kata masa makan sahur tu sangat-sangat mustajab doa. Sambil-sambil kita makan sahur, sambil-sambil kita curi masa juga untuk sembahyang hajat. Untuk banyakkan berdoa, sembahyang taubat.
Semayanglah apa-apa. Kita kata ginilah. Sebenarnya apa jenis semayang yang kita semayang masa tu semua jadi tahajud. Walaupun nama dia semayang hajat. Ini disebut dalam Hasyah bin Jerimi. Saya masa tu contohnya saya semayang hajat sebab adalah cucu saya ke anak saya sakit ke apa semua dah orang minta tolong semayang hajat gini-gini. Automatik dia jadi tahajud kok. Kalau saya semayang taubat masa tu kerana banyak dosa gini-gini automatik dia jadi tahajud juga. Dan kalau saya semayang tahajud dah automatik dah tahajud dulu. Dah dia kata dia. Tahajud dulu dah. Pada masa tu kalau saya semayang sunat mutlak, semayang sunat tak ada sebab apa-apa. Saja-saja nak semayang sunat masa tu, dalam masa tu. Automatik dia jadi tahajud juga. Jadi jangan pula kata, dia nak banyak mayang tu dah nak tidur masa mana, nak pakai sahur lagi. Nak mayang taubat lagi. Kemudian nak mayang sunat hajat lagi. Lepas tu nak mayang tahajud, tak masuk lagi. Jangan bimbang. Automatik dia akan jadi tahajud. Itu rangsangan yang dibuat oleh Islam yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Hasyah bin Jerimi. Dia sebut gitu. Jadi gunakan peluang tu. Peluang. Jangan kita rasa susah. Jangan pula siapa tak tidur. Sebab hukum dia kalau kita berjaga malam kerana ibadat tak tidur, hukum dia makruh. Jadi makruh pula di situ. Saya ni semangat ngoti tiap malam tak tidur. Apa nak malam hari kita kata bulan Ramadan ni kena kejar tunggu gini-gini siapa tak malam tak tidur kok mata-mata tidur lepas bayar subuh, lepas tu pukul 8 kena gerak kerja dah ke klinik kesihatan ni cedering, duduk mana muncul duduk cedering dah dia kata muncul duduk cedering. Jadi masa tu kita kata boleh ke tak tidur terus, hukum dia makruh, kena tidur juga. Itu sunnah dia. Jadi jangan kita kata Islam ni payah. Islam ni adalah satu agama yang menyebabkan orang kurang tidur. Jangan kata gitu. Islam ni satu agama yang suruh tidur. Kalau tak tidur jadi makruh pula. Jadi itu di antara perkara yang saya nak sebutkan berkenaan dengan ibadat-ibadat dalam bulan Ramadan. Nak jadi bulan yang terbaik. Bulan Ramadan ni adalah bulan yang terbaik. Dan satu perkara saudara-saudari, iaitulah bulan Ramadan ni Tuhan longgokkan benda-benda besar berlaku. Sebab tu orang kata bulan Ramadan ni bulan mubarak, bulan keberkatan. Benda-benda besar semua dilonggok bulan Ramadan. Contohnya apa saudara? Penurunan Al-Quran dilonggokkan diletakkan dalam bulan Ramadan. Dan kita nak tahu macam mana peristiwa tu mega atau besar. Jawapan dia ialah apabila peristiwa yang malaikat turun. Bila malaikat turun, orang panggil peristiwa tu adalah peristiwa mega lalu. Malaikat ada, malaikat Jibril. Kalau malaikat biasa ni biasalah. Kalau malaikat Jibril turun, maka dikatakan bahawa peristiwa itu adalah peristiwa mega. Sebab malaikat Jibril ni saudara, bukan sembarangan boleh turun. Kita ingat malaikat ni turun naik turun. Apa dah sama-sama dia dah. Tak turun dah. Tak ada. Dia malaikat Jibril ni, dia tak turun sembarangan. Dia turun hanya peristiwa mega saja. Saya tahu kata mega tu sebab ada mega, Maharaja Lawak mega. Ada kata tu, mega. Dah usul kali dah. Ada dah, kan dia lain. Ada apa benda tu. Jadi saya nak katakan bahawa mega dah peristiwa besar je. Malaikat Jibril turun. Tiba-tiba, peristiwa-peristiwa mega tadi dilonggokkan bulan Ramadan berlaku. Antaranya ialah turunnya Quran. Turun Quran ni besar saudara, jangan anggap kecil. Quran ni percakapan Allah, terlalu besar. Kalau kita baca dalam kitab dah, cara Tuhan nak turunkan Al-Quran tu, benda besar sungguh. Contohnya lah, dikatakan Tuhan turunkan Al-Quran tu daripada Lauh Mahfuz nak pergi ke Baitul Izzah, diiringi oleh malaikat. Macam kita kata polis pengiring, polis pengiring, dia sangat besar, hebat. Nak turun ke Baitul Izzah, nak turun ke dunia ni, nak turun ke langit dunia, tak ke dunia ni, ke langit dunia. Itu satu hal. Nak turun ke dunia pula, malam Lailatul Qadar juga. Iaitulah pada ketika Nabi jadi Nabi, iaitulah pada 17 hari bulan Ramadan, ketika Nabi umur 40 tahun, maka Nabi dilantik jadi Nabi. Masa tu turun cara tanzil, cara sedikit demi sedikit, dimulakan dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah saya nak katakan peristiwa besar. Maka peristiwa besar macam ni, malaikat Jibril tu. Malaikat Jibril. Itu. Di kaedah dia begitu. Benda besar malaikat Jibril. Kalau kita kata nak turun laknat atas muka bumi ni, peristiwa besar. Tu malaikat Jibril tu. Contohnya kita kata, saya dah tengah baca tadi apa dia. Kisah Nabi Lut. Nabi Lut ni kaum dia sangat jahat. Maka Allah Ta'ala pun nak laknat dia. Tu malaikat Jibril lah.
Sebab apa? Laknat dunia, laknat orang ni benda besar. Sebab orang tu derhaka pada Allah. Malaikat Jibril lah. Apatah lagi kalau nak laknat satu negeri, Sadum nama negeri tu. Negeri kaum Nabi Lut ni nama dia Sadum. Kemudian bila Allah Ta'ala nak laknat tu, Allah Ta'ala suruh Jibril tu. Sebab benda peristiwa besar, mega. Maka dia katakan bila nak kata nak laknat tu macam mana cara tu? Hai, besar tu. Nak korek negeri, nak akak. Hai, malaikat Jibril pun korek. Negeri Sadum tu korek sampai bawah, korek. Ya. Jangan tanya pula tangan dia. Puan ni dah kata-kata dah. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril ni besar pada dunia. Dia benarnya kan? Besar pada alam ni lagi. Dia korek tu. Korek sampai bawah tu. Korek tu. Lepas tu dia buat naik. Dia buat naik sampai kawang tu. Sebab apa dia jahat sangat ni kaum Nabi Lut ni? Bukan setakat syirik tapi buat perbuatan yang sangat dosa besar. Sampai dekat awal tu, hak atas jadi bawah, hak bawah jadi atas. Tu yang dikata waja'alna 'aliyaha safilaha dalam Al-Quran kata. Kami jadikan hak atas jadi bawah, bawah jadi atas. Sampai atas tu. Lepas pada tu, memang dah kalau tembok jatuh dah tu kan. Macam jatuh kapal terbang kita kata dah. Payung terjun dah kita kata dah. Dia mari pula batu yang berapi, mari rejam orang-orang yang jahat tadi. Jatuh tu. Jatuh mana tu? Jatuh ke negeri asal tu, tapak asal tu, masuk ke dalam tu telok. Orang Terengganu kata. Faham tak telok? Telok ni orang kata memang jatuh sampai dalam tu. Sebab tu sampai sekarang ni orang buat kajian. Tanah yang paling rendah di dunia adalah Laut Mati. Tempat yang paling rendah di dunia adalah Laut Mati. Ya tu Allah, kalau kita ada masa tu tak tahu ni peristiwa besar tu. Itu malaikat Jibril tu. Maka tiba-tiba malam tu tiba-tiba bila sampai time bulan Ramadan, tiba-tiba Allah Taala buat malam tu kodok, malaikat Jibril tu. Besar tu. Sebab tu janganlah kita nak katakan kita nak jadikan bulan Ramadan yang terbaik tahun ni malaikat Jibril tu sebab malam tu kodok lebih besar. Tiba-tiba kita tidur. Mana sabar dah kroh tidur sebenarnya bukan tidur tadi tu tidur patut kena tidur lah. Tapi kena ada masa untuk kita beribadat pada Allah, berdoa. Sebab malaikat turun bukan setakat malaikat sahaja. Tapi tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat dengan roh sekali. Roh tu maksudnya malaikat Jibril. Sebab peristiwa besar tu. Bila tu turun tu makna peristiwa besar. Sebab itulah kita kena hidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan sepenuhnya. Oleh kerana kita nak tahu anisa malam Lailatul Qadar, kita hidupkan 10 malam terakhir mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu anisa. Tak kita kata dah. Jadi sebab tu kita pilih. Bukan pilih dah. Kita memang hidupkan 10 malam Lailatul Qadar dengan cara yang sebegitu rupa 10 malam terakhir sebab peristiwa itu adalah peristiwa besar. Tu malaikat Jibril saudara. Nak katakan bahawa berlaku dalam bulan Ramadan, melonggokkan peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Di malaikat Jibril ni dia turun benda besar. Contohnya saya boleh buat dah, saya dah baca dah kitab lah dah. Dalam kitab Duratul Nasihin tu. Dia kata di antaranya peristiwa apa? 9 orang. Ada tak 9 orang atas dunia ni? Ada, iaitu Nabi Ibrahim disuruh sembelih anak dia Nabi Ismail. 9 orang ni kalau kita kata melalui kejahatan, benda biasalah. Dok, apabila berlaku perang Bosnia tu, ingat tak tahun 1992 tu, tentera Serbia pergi sembelih orang Islam kan? Ada gambar sembelih macam dia sembelih kambing. Tu jujuk dia sembelih tu. Kalaulah Allah Taala suruh sembelih orang, dia bukan manusia suruh. Allah Taala suruh sembelih orang. Siapa? Allah Taala suruh Nabi Ibrahim sembelih anak dia Ismail. Peristiwa besar. Mai sembelih besar. Oleh kerana tu malaikat Jibril pun turun. Masa sembelih tu malaikat Jibril turun. Sembelih sungguh benarnya. Kalau ikut dalam riwayat tu sembelih dah. Cuma dak lelu. Faham tak lelu? Berapa bahasa KL tak lelu? Aku jadi tak makan dia biasa. Eliti, tak lut. Tidak lelut. Kita habis kurang. Betul lah saya cakap tu. Tidak menembusi. Kita habis kurang dah. Faham kan? Tidak lelut tu. Bahasa Losong, bahasa Terengganu, bahasa Cedera kita tahu tak? Saudara tahu tak? Malaikat Jibril turun masa apa nama ni sembelih tu.
Masa nak sembelih tu ikat dah. Ikat dah Nabi Ismail. Ikat dah. Nabi Ismail minta satu perkara dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail masa tu umur 13 tahun. Budak ni. Tapi budak soleh dah. Dia kata if'al ma apa disebut dalam Quran tu. Ya abati fa'al ma tu'mar. Sata jadi insya-Allah minas sabirin. Buat je. Kalau Tuhan suruh sembelih, suruh buat. Lalu dia merelakan diri dia sembelih sebab Tuhan suruh. Nak kata gua dia Tuhan suruh. Bukan kita kata orang suruh. Tuhan suruh kena ikut lah. Dah sembelih orang. Saya kira sembelih orang ke sembelih ayam ke Tuhan suruh. Maka Nabi Ismail pun umur 13 tahun sanggup disembelih. Tak. Oleh kerana dia ada minta satu permintaan dengan ayah dia. Dia minta 10 permintaan, saya nak sebut satu je. Nah, dia kata kalau nak sembelih saya, ayah, kepala tak bawah, muka saya tak bawah. Sebab apa? Kalau muka tepi ataupun katas sembelih, saya tengok ayah, ayah tengok saya. Kalau saya tengok ayah, mungkin saya lari. Kalau ayah tengok saya, mungkin tak jadi. Biasa manusia. Nabi pun manusia juga. Dia akan mari perasaan-perasaan tu. Saya kutukkan teman. Nabi ni macam orang biasa lah. Dia ada perasaan macam kita kok. Sayang kanak apa semua ni. Lepas tu buat mana? Ikat saya, kepala tabau. Garang gitu daripada bawah tu. Garang gitu dah. Begitu. Maka Nabi Ibrahim pun ikutlah permintaan anak dia tadi. Dia pun dah tengok muka anak dia, anak dia pun dah tengok muka dia. Tuhan suruh sembelih, balik. Masa nak sembelih tu oleh kerana peristiwa ni besar, malaikat Jibril tu. Maksud nak cerita malaikat Jibril je kan. Kan? Malaikat Jibril tu. Nak cerita nak bandingkan macam mana malaikat Jibril turun malam itu qada tu. Tak sabar kita tidur dia. Sebab peristiwa tu besar. Kita bayangkan peristiwa ni, penyembelihan manusia ni. Nah, malaikat Jibril turun. Tak sembelih lagi ni, maksud nak sembelih ni. Nak sembelih dia dah dekat ni. Tak dia kata dah. Masa tu Nabi Ibrahim masa nak sembelih tadi, dia kata apa? Kalau kita guna, kita doa dah, ya Allah Tuhan aku turunlah wahyu nak jadi melek. Tak? Ke guna? Tak. Kalau kena boleh kita dah. Kalau kita jawab kita lah. Tak. Sikit lagi nak melek ni, ya dah dah. Dia kata dah. Doa juga. Mai ajak tu. Mai ajak pula kali lagi dah. Tapi Nabi Ibrahim dia kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Faham tak kata Allah Maha Besar? Bila Allah Maha Besar, hak lain kecil lagi. Kalau Allah Maha Besar, anak aku Ismail kecil lah. Kalau Allah Maha Besar, aku sayangkan Allah lebih daripada anak aku Ismail. Tu makna Allah Akbar. Yang kata Allah Akbar saja ni. Kita Allah Akbar saja, orang dah tahu makna dah. Allah Akbar Tuhan Maha Besar tu, aku sayang pada Allah lebih daripada segala-galanya. Aku jujur kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Itu Allah Maha Besar. Masa nak sembelih tu dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makna apa tu? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dia express dia punya kesanggupan dia sembelih anak. Biar guana-guana pun Allah Maha Besar. Allah yang aku kena sayang dulu. Allah yang kena aku ikut dulu. Hak lain tu kecil lah. Gitu. Tu yang dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril tadi, dia tengok kesungguhan yang ada pada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim nak sembelih anak tadi. Lalu Jibril pun jawab, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Tidak ada yang kita sembah malaikat Allah. Memang betul, kita kena sembah Allah. Kita kena taat kat Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jibril pergi tabah. Macam beri ransangan lah. Macam beri motivasi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, hak umur 13, hak kena ikat tadi, jawab pula sendiri. Dalam keadaan nak kena melih jawab lagi. Dia kata apa? Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Dia bersyukur pula pada Allah sebab dia taat pada Allah. Biar kena melih pun. Pentingnya aku syukur pada Allah. Sebab aku taat pada Allah. Bukan senang apa pada Allah ni. Melih. Tak kita kata dah. Bukan kata Allah Ta'ala suruh hak keluar zakat tu dah. Mana kita kata keluar binti ketua kat tangan dah. Ini dah ni melih orang ni. Lebih daripada ketua kat tangan ni. Takut-takut nak jadi melih. Tak, dia kata kalau kena orang kita dah. Nabi Ismail hak kecil tu boleh jawab lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, aku kena taat, aku kena serah diri pada Allah dan aku bersyukur pada Allah atas perbuatan tu. Lalu Nabi Ibrahim pun mulalah sembelih. Sembelih. Dok dulu. Tu kata dok dulu dia. Dia mari dia ke dah. Dok dulu. Bila dok dulu mana? Kalau kita dah duduk mana? Melih dah dulu. Lepas dah ke mana? Melih dah duduk. Tuhan suruh melih dah. Dah dulu nak kata kan?
Tapi Nabi Ibrahim ni, bila dak leluk tadi, kuat dia tekap. Dan Nabi Ibrahim ni Tuhan bagi dia ketenaga yang ada pada dia. Nabi-nabi semua begitu. Nabi-nabi ni fizikal kuat. Nabi Ibrahim ni dia punya fizikal dia bersamaan dengan 40 orang lelaki. Kekuatan yang ada pada body dia. Bayangkan dia meleh dak leluk ni dak. Meleh lagi. Makna kuat sungguh tapi dak makan. Dak makan tu, lebih tu, dak leluk dak makan. Bukan dak makan, dak makan. Ada. Cuma saya. Dak makan betul dah ni. Ada eng sikit dak makan. Jadi dak leluk. Pada masa itulah Tuhan tukar dengan satu binatang baru. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Quran sebut. Kami tukarkan dengan satu sembelihan baru, nama dia lah kibash. Kibah tu mari daripada syurga. Sebab itulah saudara-saudari, kita takbir raya kita ambil lafaz tu lah. Kita gabung antara kata-kata Nabi Ibrahim, Nabi Malaikat Jibril dan juga Nabi Ismail. Itu yang kita kata Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita kata hari raya tu takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hak malaikat Jibril kata la ilaha illallah Allahu Akbar, itu kita ikut tu. La ilaha illallah wallahu akbar. Hak yang Nabi Ismail sebut tu Allahu Akbar walillahil hamd, yang kita ikut tu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita gabung kata-kata tiga makhluk yang tadi, jadilah takbir raya. Itu yang kita takbir raya ni. Jangan ingat ke raya ni, ingat poster dulu. Buat poster terbaik. Air raya tak apa, kurang baik sikit nak kata Tuan. Air raya ni tak, tak ada kopi ni. Kurang baik lah sikit sambutan tak, dia kata dah. Kena pakai topeng lah apa semua. Pakai baju Melayu molek dah kan. Pakai topeng. Kau kena olek dia pakai topeng tak. Baju Melayu gambir dah kan. Pakai baju Melayu biru belaka. Bini-bini biru belaka. Topeng hitam belaka. Tak? Kena leni orang kena kreatif. Kalau baju tu biru belaka sekeluarga, topeng biru belaka. Hok hijau belaka. Masalahnya hak warna pink belaka. Masalah orang lelaki malu nak pakai pink. Tak? Sebab ada saya baru ni, saya tak baik tak baik. Jangan ikut lah. Tak? Saya tengok ada orang lelaki bebek. Muka dia terpumpur dekat tangan dia. Dia pakai topeng warna pink. Dong obak. Saya jenis naik motor je. Saya mari sini. Apa nama dah? Dia kata, kata. Ada orang tu, dia memang gitu. Ada orang kampung saya kan gitu. Bang, semua orang yang nak kocok, orang kocok. Dia nak kocok nak tengok orang. Habis ni sampai dia pindah. Musuh marah habis sampai dia pindah pula. Dia buat pindah dah musuh dia dah. Ni, gini ki banyak ki kau tipu dia kau. Ni. Tapi dia di hospital, dia naik bilik aku. Kata takut naik bilik. Dia apa nak naik dia dan saya takut kak orang mari bayar tu dia. Tak sabar dengan dia tu nebeng, dia tu samseng tau. Tak sabar takut naik dia. Aku ingat mu ni akal ni. Rupa-rupa nak naik dia takut, nak nebeng nak ni dia takut dak kata dia. Saya nak sebut dia tu dia dak dia kata. Tapi yang pentingnya lah malaikat dia boleh turun bulan Ramadan, malam tu qada. Hidupkan sungguh-sungguh. Jadi macam mana nak buat? Kita sebenarnya nak jadikan malam itu malam bulan Ramadan yang terbaik. Tidak semestinya kita hidupkan malam itu qada saja. Sebab kalau kita niat ikhlas kepada Allah, kita hidupkan setiap masa hidup kita dengan ubudiyah. Semayang, tak kira bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan ke, kita akan hidupkan malam dengan semayang tahajud. Tak? Semayang duha kalau waktu siang dan sebagainya. Tetapi malam Ramadan ni sebab kita boleh motivasi daripada Allah. Yang mana motivasi itu adalah apa? Dua. Yang pertama, bulan Ramadan tu sendiri adalah kelebihan. Itu dah orang panggil apa? Wal hasanatu fihi mudha'afah. Iaitulah pahala kita buat bulan Ramadan. Tak usah kira lah malam tu qada tu. Bulan Ramadan tu saja kita buat apa-apa pun. Dalam lingkungan Ramadan. Kita buat apa-apa pun wal hasanatu fihi mudha'afah. Iaitulah kita buat benda pahala dia adalah berganda. Tiba-tiba dapat lagi satu motivasi baru. Malam Lailatul Qadar pula lebih lagi. Masya Allah. Hak tu yang kita kejar. Tapi janganlah kejar tu sampai pekat kita dah buat hak lain, malam-malam lain. Jadi saudara-saudari, rupa-rupanya ada satu hadis yang mengatakan bahawa tiap-tiap malam malaikat penuh. Malam Ramadan ni, bukan malam Lailatul Qadar je. Tiap-tiap malam malaikat penuh.
malaikat daripada satu tempat nama dia Hazidatul Kursi. Ya'budunallaha la yafturun. Dia ni jenis ibadat yang tak putus-putus kepada Allah. Dan apabila fa idza jaa Ramadan, apabila masuk je bulan Ramadan, istadzanu rabbahum, mereka minta izin dengan Tuhan untuk turun ke dunia, fa yusalluna ma'a bani Adam, lalu dia semayang dengan kita. Dia semayang dengan kita, saudara-saudara. Dia tak kata duduk dengan kita, dia kata semayang. Makna apa? Satu motivasi bahawa kita kena hidupkan bulan Ramadan dengan ibadat, semayang dan sebagainya. Malam, malam. Ada kira lah malam itu kodoh ke tidak. Itulah Ramadan yang terbaik yang kita nak kejarnya. Dan ingatlah, banyakkan juga sedekah. Untuk mengarah sebut kan. Kita kata sedekah ni kita masuk tabung dah. Betul dah tu. Saya tak kata sedekah ni kita nampak orang miskin. Kan tak semesti. Ada satu tabung kita buat. Masuk tabung masjid. Mungkin tabung masjid dia ada beberapa tabung. Satu tabung wakaf masjid, satu tabung pengurusan masjid. Satu lagi ada satu masjid tu dekat apa panggil tu? Wakaf Tengah. Ke mana saya tak ingat dah kat mana. Dia tulis pula situ tabung fi sabilillah. Fi sabilillah ni tabung tu dia bukan untuk tolong untuk pengurusan masjid je. Tolong orang kampung kalau susah. Jadi macam ke Covid, mula-mula Covid tu kan ramai orang hilang kerja tau. Nak ambil iman ni mula-mula ni. Tabung tu lah, tabung masjid. Yang ambil tabung tu lah, fi sabilillah. Jadi kita pilih tabung-tabung tu, mana-mana pun kita masukkan. Sebabnya lah pahala kita bersedekah ni, kita infak fi sabilillah, tapi niatkan Allah lah. Besar-besar sungguh saudara. Orang kata tau, kalau saya duk baca dah dalam kitab-kitab antaranya, dalam kitab Duratul Nasihin, kitab Sulwatul Arifin, saya duk tengok fadilat dia sangat besar dan banyak cerita-cerita tentang infak fi sabilillah ni. Dia tak susi banyak. Sekadar yang kita ikhlas dan sekadar mana yang kita mampu. Takkanlah gaji kita sikit, kita nak beri banyak juga kan. Yang kita berilah kadar mampu. Kalau kita ni, kalau kita beri sedekah, sampai mereka beri mudarat kepada kita, hilang mata pencarian kita, hilang kita nak beri nafkah pada anak bini kita, jadi berdosa pula. Kena ingat tu, jadi berdosa pula tu. Sebab apa kita telah maknakan apa nama ni, tanggungjawab kita kepada keluarga kita. Sebab apa makna betul, dah bahasa tu dah. Saya sengaja sebut ni sebab dia dah bahasa tu dah ni. Bahasa orang cakap sampai di kolpo dah ni makna. Tunggu, saya kita tanya orang kolpo, tahu. Dah dia kata dah. Saya orang KL saya tahu lah. Saya kat pelosok KL KL tahu lah makna dah dia. Jadi rupa-rupanya sedekah ni, saya bawa beberapa cerita saudara. Lebihnya sedekah ni. Disebutkan ni keramat pun ada yang berkait dengan sedekah. Ada orang dapat sedekah ni daripada kafir jadi Islam. Punca dia sedekah, punca situ dah akhirnya dia masuk Islam. Ada banyak cerita. Cerita-cerita ni memang cerita-cerita yang disebutkan oleh dalam kitab-kitab fadail, dan cerita-cerita ni kebanyakannya bukan hadis lah. Dia banyak cerita-cerita ulama. Ada contohnya, ada baru ni saya jumpa satu cerita. Dan cerita ni memang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak. Bahram nama dia. Bahram ni orang Majusi. Satu hari Abdullah bin Mubarak ni pukul apa je? Pukul berapa kena beritahu lah pukul berapa dia? Okey. Pukul berapa berarti? Ikut anda nak mana beritahu lah saya. Okey ke? Bukan ikut anda mana dia beritahu lah. Pasal ni sebab saya nak cerita kan. Kau dah habis kan? Kecuali kalau tak boleh dengar cerita tak apa lah. Dengar. Okey, tak boleh dengar apa. Ya. Tak kata dah. Amal kau sakit bawah. Tak apa. Okey baik. Bahram ni orang Majusi. Tapi satu masa tu ada seorang ulama, nama dia Abdullah bin Mubarak. Ulama besar, ulama tabi'in. Dia pergi Mekah. Masa dia tawaf, dia buat ibadat apa semua tu, lepas pada masa dia berehat, dia tertidur. Dia mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kirim salam kepada Bahram dan beritahu dia ahli syurga. Lego. Bahram ni Majusi, kirim salam. Lepas pada tu pula dia ni masuk syurga. Tuan. Lepas tu Abdullah bin Mubarak pun terkejut tu. Dia pun sambung ibadat dia tawaf apa semua, dia ambil sembahyang semula, lalu dia tidur pula, mimpi yang sama sampai 3 kali. Dan Bahram dah ialah bukan orang semua kenal mereka dah. Abdullah bin Mubarak pun dah kenal tu. Tapi dalam mimpi tu sebut kat mana-mana. Makna dalam mimpi tu ada dah macam ni, berapa panggil? Lokasi tu.
Dia macam kita kata dah, macam saya nak bagi dia, saya masak dia, dia kasih kat anda. Saya pun kadang-kadang nak pasang kau kat anda kelanet dah, walaupun ada mau kat ni masa kerja istana lah, pergi istana dan kerja mufti lah, dan sebagainya. Saya nak kata bahawa macam mana ni? Lalu bila sudah ibadat haji tadi, dia pun cepat-cepat balik ke Baghdad. Dia cari seperti dia amanahkan oleh Rasulullah SAW. Dia cari orang tu Bahram, jumpa Bahram. Pendekkan cerita lah, banyak lah cerita-cerita ni. Kemudian dia tanya Bahram. Dia berkenalan dengan Bahram, dia ziarah Bahram, orang Majusi. Saya nak tahu juga cerita Bahram ni. Cuba cerita Bahram, apa kehidupan kamu Bahram? Lalu Bahram kata, saya ni orang Majusi, saya orang Islam, awak orang Islam. Saya cerita banyak benda bercanggah dengan agama awak. Anak saya ada 3 orang, puan hak lelaki, nikah sama-sama sendiri. Agama awak kata mana? Anak saya menantu saya lah. Saya pun nikah dengan anak saya sendiri nak puan. Dan agama Majusi boleh. Lepas dia sebut sesuai ini amalan saya. Macam mana dengan agama awak? Semua tak boleh. Awak nak cakap apa dia amalan saya ni sebagai seorang yang menyembah api. Itu amalan saya. Kemudian dia sambung cerita lagi, ada tak perbuatan-perbuatan yang baik yang saudara yang Bahram buat lah. Lalu dia kata ada juga baik-baik dia tu. Dia tak sebut dia mimpi tu dah. Apa baik ada ke? Ada satu malam tu dia kata, saya buat satu pesta bersempena saya nikah dengan anak saya sendiri. Lalu pesta tadi, tiba-tiba sudah pesta semua, tiba-tiba ada orang balik belaka, tiba-tiba ada satu orang perempuan mari dikesan dekat dengan pintu. Lepas pada tu dia cium balik lampu berita tadi, dia lari. Kemudian dia mari mula. Begitulah beberapa kali. Lalu saya pun ambil keputusan saya nak ikut. Siapa orang ni? Orang curi ke? Siapa ke? Lalu dia pun ikut. Bila dia ikut tu, rupa-rupanya orang perempuan ni adalah seorang yang miskin. Ada anak dia, orang perempuan juga, anak-anak perempuan dia. Bertanya, ada tak makanan mau lapar ni. Lalu dia rasa raqqa, dia rasa hati dia sangat kesian kepada perempuan tadi. Lalu dia balik, dia bawa makanan-makanan. Makanan-makanan untuk bawa kepada perempuan tadi. Lalu bila sampai ke keluarga perempuan tadi, anak-anak dia kata, ya Allah Tuhan aku berilah petunjukmu, jadikanlah Bahram ni ahli syurga. Jadilah orang yang akan beri ni ahli syurga. Doa orang yang dapat sedekah tadi. Lalu itulah Abdullah Mubarak kata, hak ni lah doa tu lah yang mustajab rupanya. Doa tu, doa yang kita beri sedekah orang tu berdoa, walaupun pun itu adalah satu doa. Hak tu lah yang mustajab rupanya. Aku nak beri berita gembira kepada kamu bahawa Nabi aku datang dalam mimpi, dia ke sana kamu dan dia kata kamu ahli syurga. Lalu Bahram masuk Islam lalu. Masya Allah. Dan dia buatlah benda-benda haram-haram, dia pisah balik. Itulah ceritanya dah. Berkat daripada bila kita sedekah orang ni, ada satu pengharapan dalam hati orang, walaupun tak sebut dengan mulut sekalipun. Dia ada rajak dia bagi. Rajak ni pengharapan orang ni mudah-mudahan dapat kebaikan. Kalau dia doa lagi lebih lah. Kita ambil hak yang pakai mulut dah gerok. Terima kasih budak ui. Tapi mesti ada dalam hati dia, mudah-mudahan orang ni baik, dapat kebaikan dan sebagainya. Hak doa tu saya kira lah. Orang beri kita terbaik, orang beri sumbangan kepada kita, orang miskin ni, orang nak makan pun Allah 3 hari dah nak makan dan sebagainya. Hak tu doa sangatlah. Sebab tu ada pula cerita-cerita ulama lain lagi. Antaranya lah macam mana seorang Majusi, seorang Nasrani masuk Kristian. Dia orang Kristian masuk Islam. Panjang cerita dia. Panjang sungguh cerita dia. Ini saya cerita lewat sikit. Saya cerita ambil satu rekah lagi. Kelebihan orang yang bersedekah ni. Ada seorang lelaki kedekut. Haji Bakir orang panggil. Tapi bukan nama dia, saya buat lolok je nama Haji Bakir kan. Tempat tengok cerita lambu-lambi tau, kata dia. Dia ni ada anak puan orang Islam ni, kedekut baik. Faham tak kedekut baik? Kedekut tu dia pahit sangat. Tak dia kata dia. Maka bila dia kedekut ni, orang minta sedekah memang ada ui lah. Lalu satu hari tu ada orang minta sedekah, minta makanan, dia halau orang tu. Memang dia kedekut. Lalu anak puan dia tanya orang baik. Anak puan dia senyap-senyap pergi hantar makanan kepada lelaki tadi yang minta sedekah tadi.
Lalu bila ayah dia tahu, ayah dia terlalu kedekut. Ada orang kedekut ni guna. Rupa-rupanya kedekut ni rupa hilang pertimbangan kan. Dia cek, bila kedekut dia jadi panabaran dan sebagainya, dia ambil pisau lalu dia hentak tangan anak dia tak butuh. Belah kanan. Dia sebut belah kanan, kalau lagi belah kanan. Dah sebab tangan ni lah hok ambil harta aku. Senyap-senyap dia sedekah. Kan? Itulah yang berlaku. Dipendekkan cerita, panjanglah cerita dia tau. Dipendekkan cerita, ni cerita-cerita ulama yang mana ada keramat-keramat dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa ayah tadi meninggal dunia. Bila ayah meninggal dunia, harta tak berkat. Orang kedekut, tak keluar zakat macam-macam tau. Maka anak hidup merana. Anak puan tadi kudung dah kan? Lalu anak puan tadi hidup merana. Yelah, kadang setakat mana boleh kerja. Dah, setakat begitulah atas ihsan orang lah. Akhirnya adalah seorang perempuan tua jumpa dia tengok muka budak ni lawa, budak yang ni lah perempuan tudung tangan ni lawa. Lalu dia sangat kenal, dia nak nikahkan dengan anak dia, rupanya perempuan orang kaya. Cerita ni bukan cerita dalam internet kan, cerita ni dalam Durratun Nasihin, dalam kitab Durratun Nasihin, dalam satu kitab Syekh Uthman Khubawi nama dia. Lalu dia pun kenal perempuan lawa, tengok budak baik, cuma orang miskin, dia nikahkan dengan anak dia. Nikahkan dengan anak dia segera. Orang dulu kalau nak nikah ni dah lambat. Kita gok berisi lagi rasa. Minang lagi setahun. Putus tunang pula 2 tahun pula nak kata-kata dia. Lepas tu nak nikah pula. Nikah 4 hari, 3 hari, cerai pula. Dia kata yang bebas tak. Kita kata orang agak senang je. Dia nak nikah halu dan gitu dah. Jemputan ni senang je. Kadang-kadang dia panggil rumah kita tengah hari ni pergi rumah raya. Gitu je. Kita tak. Kalau dapat kad hari tu, esok orang nak nikah hari ni rapat tak pergi. Dia tak ingat aku sebenarnya. Tak. Warna tak tahu hari ni orang nak ubi. Bugi. Dia kata tak. Gitulah perangai kita tak. Apa orang Arab tak. Kalau kad setakat ni dia pakai jepun gitu ya. Maka nak katanya bahawa nikah lah. Bila nikah, dah mestilah kena tunjuk ni lah. Kena tunjuk tangan apa semua tak. Maka kena makan dan sebagainya. Maka tak nak makan untuk pengantin tadi, dia ulu tangan belah kiri. Dia tak tangan belah kanan. Bila nak makan belah kiri, makan belah kanan, menambil belah kiri, lalu dimarah oleh mak mertua dia, ibu mertuaku tu. Dia marah. Apa? Orang miskin dia kata tidak ada adab sebab tak pernah belajar akhlak. Hak suami yang hak mak mertua dia kaya lah. Dia kata tak boleh tangan kiri, dengan tangan kanan kau. Sedangkan mak mertua tak tahu tangan kanan tu Akhirnya dia terpaksalah kena ulu tangan kanan. Ada tangan. Ada. Apa makna dia tu? Allah Ta'ala balas kebaikan sedekah yang dia buat. Sedekah yang dia buat terhadap orang miskin tadi dengan satu keramat, tangan ada mula. Mungkin waktu kau cerita Piramli buat takdir, ada cerita takdir tahun 50 dulu. Kalau Piramli buat kan ada orang kumpul tangan ada bulan lah. Saya dah tengok bulan itu. Ada tak? Ada bulan tangan. Itu Piramli dia jauh. Alim kau iya. Tak ada kata dia. Dia baca kat buku-buku. Tak baca buku. Gitu lah. Banyak pengajar orang cerita Piramli. Kalau nak cerita Piramli, saya pernah cerita. Tapi ni bila tua tak ada ingat banyak. Okey. Minat pun cerita-cerita dulu kan. Cerita bawang kering dan sebagainya. Okey, nak ceritanya bahawa itulah kelebihan sedekah. Dan bayangkan sedekah bulan ni makbul lah, seolah macam confirm Tuhan terima. Tapi keikhlasan kena ada lah. Keikhlasan. Jangan kita sedekah benda sunat, benda sedekah wajib dah buat. Sedekah wajib tahu tak? Sedekah wajib ni zakat lah. Dah buat tak dah boleh lah gitu deh. Kena buat dulu, ikut tertib. Zakat kena keluar. Kemudian dalam masa yang sama sedekah. Sedekah tu pula biarlah merata sikit lah, kita kata tak? Janganlah kita sedekah masuk tabung kadang-kadang setampung tu je boleh, ataupun orang beranak, anak-anak kita je boleh. Biarlah kita nampak orang susah dekat mana-mana. Yang kita fikirlah bukan mak ayah dia sangat, anak-anak tu tak. Saya kalau sebut anak-anak ni sedih lah tengok tak boleh makan lah, tak boleh apa lah apa semua tak. Cara-cara tu mungkin orang yang jadi pensyarah universiti ada anak murid. Masa saya jadi pensyarah juga kan dulu, masa dekat UMT, dekat UIA, ramai anak-anak susah, anak-anak murid kita lah. Kadang-kadang mari bilik kita jual kek tengah hari. Tak? Tengah hari jual kek. Lepas tu orang ni pula jual ni. Akhirnya saya tahan sekali. Awak jual ni tak apa benarnya. Saya nak tahu hari-hari duk mari jual, kadang-kadang ada orang beli, ada orang tak beli. Untung besar kata. Dia kata atas sekek tu RM2 je boleh. Dan saya nak tahu apa yang jual juga ni. Teruk sangat.
Menangis itu dulu. Dia kata untuk makan tengah hari je dia. Dapat RM2 tu nak untuk makan tengah hari. Dapatlah kita kata boleh beli makanan untuk apa puasa RM2 cukup. Air tak kira lah air benda pun. Tak kita kata deh. Betul je. Tu nak cerita. Banyak cerita orang miskin kalau dekat UMT dulu Allah. Ada seorang tu dia miskin. Sampai nak pergi sekolah. Akhirnya mak dia sekali tu duduk dekat, letak dia dekat satu taman. Akhirnya mak dia warna tak tahu, berada ke mana tak tahulah. Masa tu tiba-tiba dia disapa oleh seorang lelaki. Lelaki tu siapa? Padri Kristian. Siapa backup tu? Padri Kristian tadi ambil dia, beri makan. Orang ni lapar perut. Ni cerita betul ni, cerita memang betul sungguh lah. Memang anak murid kita lah, tak kata-kata dah ngajar kat UMT. Di situ masa dia kecil, dia miskin sangat. Sampai mak dia letak kat taman tu, mungkinlah mak dia nak pergi cari benda apa ke, siapa ke apa ke, tak kita kata nak cari makanan ke apa, tak tahulah. Tinggal situ lama juga. Tak lapar perut. Akhirnya padri tu bawa ke, kita ni dekat Kelang. Dekat Kelang lah tu. Padri tu bawa dia dekat gereja, beri makan apa semua. Tanya agama apa, agama Islam. Dia tanya semayang ke tak, anda tak semayang. Padri tu ajar semayang. Dan dia katakan macam manalah mak dia, kita tak tahulah. Makna kita kata, mungkin ada pula ekonomi esok jumpa pula ke mana. Akhirnya padri tu ajar semayang, beri buku. Macam mana semayang, rokok macam apa, sujud macam apa. Ajar semayang. Akhlak yang baik. Gini akhlak yang baik. Dia beli buku khusus untuk budak tadi. Orang tu. Dia dah ajak pun masuk Kristian. Ada cukup baik dah. Padri Kristian. Lepas pada tu, lamalah berhubung. Lepas pada tu, jumpa lagi. Akhirnya dia cerita kat mak dia. Cerita ke mak dia. Gua ni tak tahulah. Tapi itulah sejarah pahit hidup dia. Pahit lah bagi dia. Sebab apa orang Kristian buat baik dia. Dia tanya kita ni sebab kita mengajar tak. Kita mengajar di tas. Mana kita ni ustaz. Dia tanyalah pandangan. Apa hukum saya ambil makanan tu? Apa hukum orang Kristian mengajar saya semayang apa semua. Dia kata, tak ada masalah. Cuma awak kena kuat iman lah. Jangan pula masuk Kristian pula. Gitu kan. Gitu. Sekarang tak tahulah macam mana dia ni. Tapi gitulah nak ceritanya miskin doa tak. Sampai ada, mungkinlah. Dan dengar-dengar cerita ni, padri tu adalah orang Belanda. Dia memang padri yang sangat berdisiplin. Dia menghormati agama orang. Dan dia telah dibunuh rupanya. Pada tu dengar-dengar cerita. Sebab apa dia terlalu jujur dengan konsep kekristianan tu. Konsep sebagai seorang Kristian tu dia tak nak tarik orang, nak suruh orang sesat dah. Kalau dia bagi yang terbaik. Jadi sebab tu kita banyakkan sedekah bulan Ramadan ni. Mana tahu siapa kepada orang macam tadi, orang miskin-miskin dan sebagainya dah. Dan saya nak sebutkan sedekah ni satu hadis. Hadis ni ada Hasan. Hadis ni kuat ikutlah. Iaitulah semua orang tahu hadis ni rasanya. Iaitulah Nabi SAW diceritakan bahawa ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi ni gegar. Semula-mula ciptakan bumi ni gegar bumi. Tak ada dia bumi. Gegar. Sebab apa? Sebab dia tidak ada paku. Tidak ada pasak. Rata. Bumi ni rata. Benarnya asal ni rata seterik. Ujung-ujung. Nampak tak? Kita kata. Akhirnya Allah Ta'ala menciptakan bukit. Lalu dipacokkan. Bukit besar, bukit kecil, gunung ganang ada belaka. Bila pacok tadi, maka bumi pun dah bergerak, stabil. Kita nampak bukit-bukit apa semua gunung ganang. Tak? Sebab tu jangan kita nak buat pembangunan pun habis bukit kita kokoh lah. Tak? Tiap ucap rosak Malaysia, rosak mana-mana ni. Antaranya benda-benda yang macam tu. Tak? Jadi, bila keadaan begitu, malaikat takjub. Dia ta'ajjabul malaikat. Malaikat takjub dengan keadaan bukit tadi. Hebat. Bukit ni menyebabkan kestabilan bumi. Lalu, malaikat tanya Allah. Dia kata, hal hunaka asyaddu mina al-jibal. Ada tak lagi makhluk yang lebih hebat daripada bukit? Allah Ta'ala jawab, ada. Kenapa? Al-hadid, besi. Ada lagi. Besi lebih kuat daripada bukit. Bukit tu tanahnya tak? Kumpul-kumpul jadi bukit. Tapi besi ada lagi makhluk yang besi. Lalu malaikat tanya lagi, ada lagi makhluk yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada besi? Lalu dia kata ada. Kenapa? Api. Sebab apa? Besi boleh lebur dengan api tak? Lalu malaikat tanya lagi, ada tak makhluk yang lebih hebat lagi daripada api? Ada. Air. Sebab apa? Air boleh memadamkan api. Sebab tu ada bomba. Tak? Bomba.
Saya bawa cerita ni masa ceramah kat bomba. Tak kata. Cuma orang bomba tu kata dak dah ni. Banjir pun dia kena tolong kau. Bukan memandangkan api dah. Mengadakan api pula dah dia kata dia. Tolong orang apa nama ni yang banjir pun kita kena tolong juga. Sebab tu dia kata sekarang nama dia bomba dah penyelamat. Sayang kita pak. Kita pecah dua dah. Buat ketua pengarah dah lain banyak lagi buat pula segi orang. Buat justasi sebagainya dah kita kata dia. Banyak sikit jawatan. Tak boleh dah ekonomi tu dah. Jadi sekarang ni kita kata itu yang berlaku. Kemudian malaikat tanya lagi, ada tak lagi yang lebih hebat daripada air? Air boleh gegar kerana benda tu. Ada. Kenapa? Cik dia patah tengok. Kenapa? Angin lah. Sebab apa? Sebab ombak ada tu sebab angin tu. Antaranya lah. Sebab makna dia air sekuat-kuat air yang dikatakan lebih kuat daripada api tadi boleh lemah dengan angin. Lalu dia tanya lagi, ada tak makhluk yang lebih kuat daripada angin? Lalu tu yang dijawab oleh Allah, sedekah. Sedekah yang mana tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Makna sedekah tu payahnya, lebih payah daripada segala-gala ni, lebih kuat lagi. Tapi kalau kita buat, memang besar pahala. Sebab sedekah ni kita lawan kita punya nafsu kita, nafsu sayang pada harta dah, nafsu kedeku, nafsu ada belaka dalam hati ni dah. Maka kita lawan tu, benda tu lebih susah daripada segala-gala ni. Dan satu lagi, sedekah ni, hak susah berapa? Nak ikhlas. Nak ikhlas tu susah. Kalau depan orang haji sikit. Kalau belakang orang memang, kalau posen awi tu, awi mesti belum. Asal awi posen. Ada orang awi posen dah. Contohnya lah. Kalau nak awi duit ni, ada duit. Ada orang. Sama je awi. Tak kata dia. Sama je awi. Kita menggoh hak sama tu. Tukar pula dah ngena bosan. Sebab dia sama susah bagi orang. Makna dia payah belaka ni. Sedekah ni payah. Kena lawan nafsu. Sedekah kena lawan nafsu apa? Nafsu ikhlas tak ikhlas tu. Lawan nafsu nak perlu duit. Lawan nafsu kebakhilan banyak. Sebab itulah dia ni lebih hebat daripada segala-gala makhluk yang ada tadi. Tiba-tiba bulan Ramadan ni kita berjaya buat benda tu. Masya Allah, besarnya pahala dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesanan ke nak? Boleh ikut. Kalau minit pula. Ada soalan tak kalau macam nak tanya kita nak bosa dah ni? Ibadat buat setahun sekali ni kerana nak ingat pun benda. Ada soalan? Ini kita bagi tuan pada saat saya ini ada kita sama dengan Mufti orang dunia pada Indonesia yang ini yang ada saya lain apa ni apa pada pagi ini minggu yang sudah akan penting mereka sana insya Allah ya ada kita bagi mic kalau tahu jawab dah tahu dia maksud saya Pak. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan lah nak tanya berkenaan dengan ibu yang menyusui di bulan puasa lah. Ya. Kalau dia niat berpuasa, Tiba-tiba tak larat tu, dia punya tak larat tu sampai yang berapa boleh berbuka? Ya, siapa ni? tahap mana macam order Ya, macam je lah. Kadang-kadang kita main rasa dah buat sampai tahap mana dia bolehkan berbuka sebab tak ambil juga orang kata sewenang-wenang ambil mudah lah. Ya. Macam bila musuh dia boleh tak puasa tu memang rusah dia dibenarkan tidak berpuasa tu macam mana? Ya, memang kalau pergi klinik kita tahap dah omong kata. Kalau sakit tahap ni dah Terima omong. kasih. Ada lagi tak? Ada soalan?
Rasa je dah rasa. Okey, saya jawab Ada? Apa? Kait dengan isu hak apa ni kita kata dia ni tengah dahsyat juga. Jadi kata dari awal dah ni makna kata nampak dia lagi cerah lagi dia kata tapi kat orang bang awal dia. Kait dengan kawasan kawasan sebagainya. Pernah berlaku tahun Pahau dekat Selangor. Bang orang. Okey, ada dua soalan tak? Yang pertamanya, ibu yang menyusukan anak ke mengandung ni ada ingat? Menyusu anak. Adakah dia boleh berbuka puasa kalau dia takut? Kalau takut pada keadaan baby tadi dan sebagainya. Sebelum saya nak jawab tadi, level tadi tu, saya nak sebutkan bahawa kalau seorang perempuan yang menyusukan anak, dia takut keselamatan diri dia sendiri ataupun dia takut bersekali dengan diri dia dan juga anak kandungan, pada masa tu dia boleh berbuka puasa dan dia hanya qada saja. Qada saja. Tapi kalau dia berbuka puasa takut kepada baby yang dia menyusukan itu, dia tak ada masalah, dia ada beres dia. Dia takut pada pihak yang kedua. Semata-mata. Pada masa tu dia boleh berbuka puasa, dia qada dan juga kena bayar fidyah. Kena bayar. Itu yang saya nak tambah sikit lah yang dia ada soalan tadi. Ada pun tahap dia gini, ada dua perkara nak sebut. Seorang yang perempuan kalau menyusukan anak, tahap mana dia boleh buka puasa, maka ada seorang ulama nama dia Syekh Abdullah Zahabi. Dia kata anta tufti li nafsik. Iaitulah yang berkait dengan masyaqqah ni, kita sendiri yang ukur diri kita. Tak apa, mana kita sendiri yang ukur diri kita bahawa kita rasa tak urut. Yang mana dia akan timbulkan masyaqqah. Masyaqqah ni keberatan. Kita sendiri ukur, itu kaedah dia gitu. Tak ada orang boleh jawab tu kecuali diri kita sendiri. Yang kedua, kalau sekiranya masyaqqah itu, kesusahan itu diletakkan oleh pakar. Pakar tu mana ahli perubatan lah. Contohnya doktor kata ni kena buka dah nampak dia kata dah. Boleh buka. Jadi dua lah. Satu, kalau tak ada lah hidup di hospital, di klinik, macam mana nak ukur, dia sendiri rasa tak urut. Okey, baik, boleh buka. Dia sendiri yang memfatwakan diri dia sendiri. Itu kaedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Zahabi. Ada satu kitab dia nama Ar-Rukhas. Orang nak tanya isu ni kan. Pada masa tu, adakah kena tumbuh sampai lembek kaki? Adakah tumbuh sampai kat tangan dah dia buat gini? Kat ni je dia buat. Tak ni tak boleh buat umpamanya sebab ada orang hangat. Adakah sekat tu? Kita sendiri yang ukur diri kita sendiri setakat mana yang kita tak urut. Kebiasaannya macam ni, aku keadaan biasa je, urut. Tapi tak urut ni. Pada masa tu kita sendiri yang meletakkan tahap kita sendiri. Itu kaedah dalam hukum syariat. Yang keduanya, kalau kita rasa tak puas hati, pada masa itu ada jalan kedua. Jalan kedua ialah nasihat daripada orang yang pandai dalam bidang perubatan. Doktor pergi klinik, tanya klinik dia, saya ni tahap saya cek darah tadi boleh buka tak? Tak boleh lagi. Dia kata kan? Tak boleh lah. Itu tak boleh lah. Dia kata gitu. Dia kata boleh dah buka kan. Dah cek lagi boleh dah buka dengan muka je dah. Sebab apa kadang-kadang doktor ni tengok muka tahu dah orang tak urut. Dah kata dah. Dah cek lagi. Apa nama hak lain-lain kan? Maknanya nak katanya bahawa kita berdasarkan pada dua perkara tu. Ada pun kalau orang bang awal macam mana? Ada dua kes benarnya. Hak yang rasmi lah. Hak tak rasmi banyak lah. Banyak kata okay. Makna dia, katakanlah buka ni pukul 7 suku. Contohnya lah, kita buat kata contoh pukul 7 suku. Tiba-tiba adalah seorang Tok Bila tu, dia bang 7.13. 2 minit awal. Apa? Dia tengok jam dia gitu. Lepas tu bunyi dah kokek dalam masjid dia tu. Adakah hak yang waktu orang tanya bunyi dah kokek. Jadi dia pengalah dengar serabu bang lah. Macam mana tu? Tiba-tiba kita ni orang kampung tu buka. Apa status puasa kita? Jawab dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau kita tak tahu dan tidak diberitahu, hukum dia sah puasa kita, tak payah qada. Pakai sah. Tak ada orang beritahu. Dan
Tak ada orang beritahu saya, dah kita pun dah tahu. Tak ada maklumat langsung. Kita buka dah ni. Benarnya hakikatnya kita buka tu salah. Tahu kita pergi, pas pada buka tu kita pergi Kuala Lumpur tu. Tinggal pun nak telefon. Orang nak WhatsApp ada. Guru-guru WhatsApp nak baca pun tak telefon tinggal. Sampai ke esok lusa tak ada cerita tu habis dah. Jadi kita tak tahu pada masa itu sah puasa kita tak payah qada walaupun buka awal. Tu. Ada keadaan yang kedua. Keadaan kedua kita diberitahu. Kita diberitahu bahawa yang kita buka tu salah time. Benarnya 2 minit lagi. Pada masa itu wajib kena qada semula dan puasa itu tidak sah sebab ada maklumat. Dia kaedah dia gitu. Okey. Wajib tak kita yang tahu beritahu pada orang tak tahu? Tak wajib. Faham tak? Saya tahu. Sebab apa saya tahu? Saya tu khabar. Saya tahu saya salah, tapi saya tak beritahu pada orang kampung bahawa saya salah. Dan semua orang kampung tak tahu. Ada juga orang tahu, ada orang tak tahu. Orang tak tahu tu tak wajib kita beritahu. Kan senyap gitu. Sebab kaedah dia ada. Inilah yang disebutkan dalam fatwa mufti Perak. Pernah berlaku di Perak ni. Dan saya tengok dalam kitab Arab pun ada sebut, iaitu dalam kitab Irasatul Lahfan. Sayyidina Umar dia lalu satu rumah. Bila lalu satu rumah, tiba-tiba titik air. Titik air ni bahaya lah. Air najis ke apa kan. Lalu orang bersama dengan Sayyidina Umar tu pergi tanya tuan rumah, air apa kau ni? Kan najis kan. Lalu bila tuan rumah nak jawab air apa, Sayyidina Umar kata, "La tuji, jangan jawab." Sebab apa? Kalau mu kata najis, aku kena basuh. Kalau mu nak jawab, aku tak payah basuh. Kecuali kalau bau najis. Ni tak ada bau najis gitu. Jangan jawab, tak wajib jawab. Maknanya kalau saya tahu bahawa buka puasa tu adalah awal, saya boleh tak beritahu pada orang lain? Tak payah, nyak ya. Biar orang lain selamat, tak payah buka, tak payah nak puasa semula aku semua. Jelas tak? Tu lah. Habis dah. Ada dah, habis dah. Sudah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Zulkifli Muda atas pesanan dan juga nasihat yang telah disampaikan itu tadi. Alhamdulillah, semoga kita semua mengambil pengajaran yang telah disampaikan dan kita sama-sama amalkan, insya-Allah, juga sampaikan kepada mereka-mereka yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Dan majlis pada pagi ini dengan berbesar hati menjemput yang berbahagia Ketua Klinik Kesihatan Cenderik Dr. Nohana Binti Yazid bagi menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Muda untuk program Ihya Ramadan pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Di atas penyampaian cenderahati tadi, dan dengan penyampaian cenderahati tadi maka berakhirlah program kita pada hari ini. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan kita akan jumpa di masa dan waktu yang akan datang. Dan kepada semua hadirin dijumpa untuk menjamu saya dengan hidangan yang telah disediakan di luar. Akhir kata, indah malam kerana bintang, indah taman kerana bunga, indah cinta kerana kasih sayang, indah hidup kerana silaturahim. Oleh itu marilah kita indahkan bulan Ramadan dengan ibadah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buka batung tu. Tak sanggup belakang.
Sini, sini, sini. Ya, ya, ya.